الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين رب سهل ويسر ولا تعسر علي يا ميسر كل عسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita berbagai-bagai nikmat, khususnya Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah kepada kita, dapat kita kenal dia, dapat kita beribadat kepada dia, dapat kita berbekal untuk bertemu dengan dia. Kita di pagi ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, iaitu Allah mengkosongkan masa kepada kita, boleh kita mengisi dengan satu ibadat yang mulia, iaitu kita tafaqquh fiddin, usaha faham di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita pagi ini majlis tafaqquh fiddin melalui kitab Matla'il Badrain. Pada niskhah yang saya pegang ni pada halaman surat yang ke-14, pada katanya qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatuhuru minha biddibaghi. Itu kitab salah, yang betul biddibagh, dia adalah kitab tu biddimagh, dengan ba dengan ba, biddibaghi wa ma la yatuhuru minha. Itu tajuk dia. Ini suatu pasal, ini suatu tajuk pada menyatakan, pada menerangkan sesuatu daripada ain yang mutanajjis. Tajuk ni nak menerang perkara-perkara yang mutanajjis. Ini pun boleh jadi kitab silap barangkalinya. Musannaf boleh jadi iktimad di atas niskhah yang begini.
ataupun boleh jadi gelincir kolam. Cuba ambil kitab Bajuri. Kalau tak silap saya, asal tarjamah ataupun tajuk di dalam kitab bahasa Arab fil a'yanin najisah, tajuk dia begitu. Ini tajuk yang dipilih, diambil oleh musannaf, pengarang kita, sama dengan tajuk yang ada di dalam kitab yang dibuat oleh Tua Mata Abi Syuja' di dalam kitab nama Fathul Qarib, iaitu dia buat tajuknya Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah wa ma yatuhuru minha bid-dibagh wa ma la yatuhur. Itu sama tajuk dia. Imam Al-Bajuri Ibnu Qasim rahimahullahu ta'ala di dalam hasyiah, di dalam dia buat ta'liq kata Abi Syuja' yang tersebut, mata takrib tu dia kata walau abbara bin najisah badalal mutanajjisah lakana aula. Jikalau musannif mengibaratkan buat ayat dengan kata faslun fi dzikri syai'in minal a'yanin najisah, ganti daripada mutanajjisah, lakana aula, nasya adalah ibarat musannaf itu lebih aula. Sebab apa? Li'anna ma dzakarahul musannif huna najisul ain. Kerana barang yang musannaf sebut di dalam bab ini, dalam pasal ini, najis ain, bukan ain mutanajjisah, bukan diri benda yang kena najis. Mutanajjisah perkara kena najis. Adapun hak dia sebut diri najis diri, diri anjing, diri bangkai, diri arak, diri darah. Wala'allahu barangkalinya abbara musannaf ma'ibarat bil mutanajjisah lituruwin najasah, kerana kedatangan najis alaiha di atasnya, ala ain di atas ain itu bil maut, dengan sebab mati, dengan sebab mapuh. Li'annaha, kerana bahawa sungguhnya ain a'yan tu kanat tahirah fil hayah, dia bersih pada masa hidup dia. Itulah sebab dia ibarat dengan mutanajjisah. Maknanya begini, ini suatu pasal pada menyatakan sesuatu daripada ain, daripada benda-benda, perkara-perkara yang mutanajjis, yakni perkara-perkara yang ternajis dengan sebab mati. Itu maksudnya, barangkali dia nak begitu, dengan sebab mapuh. Yang mudah kita faham pada menerangkan ain najis, diri benda hak najis. Apakah dia?
yang dikatakan najis. Adakah tahi-tahi lembu ataupun binatang-binatang yang mampu dengan tidak ada semula pada syarak. Air kecing binatang, adakah itu air najis, adakah najis atau bukan najis. Atau dia nak menerang air najis tu. Itu maksud. Dan barang yang suci daripadanya, daripada air yang najis, air najis. Air najis, benda najis yang jadi suci dengan disamukkan dia. Kan barang. Benda tu najis, tetapi bila disamuk jadi suci. Dia nak menerang di dalam bab ni. Kita nak tahu apakah dia najis yang suci dengan sebab samuk. Kita tengok, kita baca di dalam tajuk ni lah. Dua perkara dalam tajuk ni. Dan yang ketiga, dan barang yang tiada suci daripadanya. Air najis yang tak suci, walau samuk pun tak jadi suci sama sekali. Tiga perkara yang pengarang kita nak sebut di dalam tajuk ini. Bermula kulit bangkai. Sekalian kulit bangkai suci dengan disamukkan dia. Bangkai najis. Dhabit, kaedah bangkai, definisi bangkai ialah tiap-tiap binatang mapuh dengan tidak ada semulah pada syarak. Binatang mapuh dengan tidak ada semulah pada syarak, sama ada disemulah ataupun sama ada tidak disemulah langsung atau disemulah tetapi pada syarak tidak panggil semulah. Seperti kita semulah binatang yang sudah mati, sudah mapuh. Kita semulah binatang yang halal makan, yang sudah sampai hayat mazbuh. Dia ada hidup lagi. Seperti kita bedi, kita tembak pelanduk, kita tembak kijah. Kemudian dia tu ada tarik nyawa dah. Nyawa dia duk keluar tapi keluar lambat sikit. Tak mati lagi. Nama dia masa tu dia bersifat dengan hayat mazbuh. Dia bersifat dengan sifat hidup yang mazbuh, binatang yang disemulah. Sebab binatang hak kita lepas semulah, dia tak mati, selalu dia ada hidup. Tapi hidup dia pun, nyawa dia sudah duk keluar. 50%, kamar dia 70%, kamar dia 80, 90, tak habis lagi. Semasa tu binatang yang bersifat dengan hayat mazbuh, kita semulah pun tak dinama semulah pada syarak. Binatang tu jadi bangkai. Ataupun kita semulah binatang yang tidak dihalal makan dagingnya. Kita semulah hemar kapung, kita semulah anjing, semulah babi. Itu tak nama semulah pada syarak. Semua tu bangkai. Bila mampu dengan tidak ada semulah pada syarak, nama bangkai. Tiap-tiap binatang mampu dengan tidak ada semulah pada syarak, nama ain najis. Hukumnya najis. Itu kata dia nak menerangkan a'yanun najisah. Kama dia binatang mampu itu binatang seperti kita juga. Kita satu binatang. Cuma binatang lain daripada kita. Dia ada kulit tebal. Seperti kita kata lembu, kambing, gajah. Katakanlah lembu hutan, pelanduk, kijang, ke semua tu dia ada kulit yang tebal. Kita manusia ni kulit kita tak tebal, kulit kita terbuka. Sebab tu kita dipanggil bashar di dalam bahasa Arab. Maka kulit bangkai itu najis, tetapi dia suci dengan disamuk. Bila kita nak suruh dia suci, kita nak usaha supaya dia tu suci, kita kena samuk. Itu mana suci dengan disamukkan. Dia boleh jadi suci. Walaupun dia najis, tapi boleh jadi suci diri najis. Cuba tengok arak. Najis juga. Tetapi
bila dia jadi cuka, dia boleh jadi suci. Itu makna ain najis yang suci, yang jadi suci dengan sebab sama. Sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia kan binatang yang dimakan, yakni yang dihalal makan akan dia. Binatang tu, bangkai tu nanti halal makan, yakni lembu, kambing, kuda, biring, apa kita kata, kerbau, mapuh dengan tidak ada semulah pada syarak. Binatang tu binatang halal makan daging. Bila dia mapuh kulit dia, kita apabila kita samuk, jadi suci, bersih. Dan lain daripada binatang yang dimakankan dia. Binatang tak halal makan daging pun boleh juga. Bewak, gajah, hemar. Binatang yang tak halal makan daging boleh juga kita samuk. Ular, ular mapuh. Ular tu tak dah. Kata bangkai sama. Ada semulah tak semulah pun bangkai semata. Maka kulit dia bila kita samuk boleh. Sebab tu bila ditanya kita, beg duit kita dibuat daripada belular ular. Ataupun tali pending. Tali pendik kita, tali jam kita tu dibuat daripada belular ular. Kita tanggung semaya sah ke tak sah, boleh ke tak boleh. Asal belular ular itu najis. Jawabnya, belular ular yang kalau sudah disamukkan dia, boleh kita tanggung semaya sah, kerana dia suci dengan sebab disamuk. Lepas tu cara nak samuk, langkah-langkah nak samuk tu macam mana? Dan kaifiat samuk, bahawa dihilangkan lebih-lebih daripada kulit. Bahasa Arab panggil fadalat. Benda-benda hak lain daripada kulit, hak lebihan daripada kulit. Lebihan daripada belular. Belular, kalau kita lapah dia ada lebihan dia. Lendir ada kat situ. Daging ada kat situ, darah ada kat situ. Kena buat lendir-lendir, darah-darah, daging-daging hak lekat di kulit. Hak lain daripada kulit tu nama lebih-lebih, iaitu lebih-lebihan. Perkara hak lain, hak luar daripada kulit. Apa dia? Tu bayan daripada lebih-lebih, daripada darah dan daging yang pada kulit. Darah hak duk lekat di kulit, daging hak duk lekat di kulit. Kita menghilangkan yang itu, buai hak itu. Dan lainnya, lain daripada darah, lain daripada daging. Apa lain bayar daripada barang yang membusukkan dia kan kulit. Benda tu kalau kita tak buai menyebab bagi kulit tu busuk. Yakni jika direndamkan dia di dalam air. Kalau kita ambil belular tu, pergi rendam dalam air, letak di dalam air satu malam, semalam, kulit tu akan bau busuk. Bau busuk tu berpuncanya tersebab daripada ada lebihan tu. Ada lendir, ada daging, ada darah kat situ. Kalau buai habis, belular, tinggal belular saja, kita rendam pun dia bau hanya saja, tak bau busuk dah. Bau kulit saja. Kita kata barang yang membusukkan dia. Dihilang, takluk pada dihilang. Dihilang dengan sesuatu yang tajam rasanya. Benda hak rasa makan lidah, tajam, kak makan lidah tu. Apa saja hak tajam rasa. Dan yang kelak seperti tawah. Tawah kita letak di atas lidah, dia makan supaya kena tikai lidah. Dan buah mencekani. Buah mencekani, itu benda kelak. Dan upamanya, dan jikalau najis sekalipun, yakni dan jikalau adalah sesuatu yang tajam rasa dan yang kelak tu, benda najis sekalipun boleh. Kerana untuk nak buat fadalat tu saja, seperti tahi merpati,
memada ia najis. Najis pun boleh. Tahi burung merpati bila dia kering, dia tajam rasa dan boleh kita ambil dia buat seperti beruh, seperti sekop bright. Boleh gosok-gosok kulit tu, boleh terbit daging-daging lendir-lendir yang ada pada kulit. Kita di hari ni tak payah manalah. Kita ni moden dah, orang panggil dunia maju. Jauh maju daripada masa dulu. Sekarang kita boleh guna sekop bright. Kita boleh guna sabung. Berbagai-bagai kita boleh buat fadalat tu. Ke semua kulit bangkai, sekaliannya kulit bangkai, bermula kulit bangkai sekaliannya semua suci dengan disamak, melainkan ini nama istisna, kecuali daripada umum. Dia kata semua sekalian kulit bangkai suci dengan disamak, melainkan kulit anjing dan babi. Tu dua ni saja tak boleh. Kulit anjing tak boleh nak samak. Mana anjing najis pada masa hidupnya dan najis selepas matinya, dan tak jadi suci sama sekali dia. Kulit dia tak boleh nak disamak. Dan babi, dan yang diperanakkan daripada keduanya, anak daripada anjing dan babi, anak anjing dengan babi, keluar anjing ke, keluar babi ke, itu pun tak boleh nak samak. Atau daripada salah suatu daripada keduanya dengan binatang yang suci. Anak anjing dengan kambing, anak tu jadi anjing ke, jadi kambing ke, najis mughallazah. Kalau kita kata anak anjing dengan kambing, beranaknya jadi kambing. Kambing itu hukum seperti anjing. Najis tak suci. Walau mapuh sekalipun tak boleh nak samak kulit dia. Maka tiada suci disamakkan dia, yakni dengan disamakkan dia. Maka apabila disamak kulit yang telah terdulu sebutnya itu, kulit bangkai yang lain daripada anjing dan babi, bila disamak sucilah zahirnya, zahir kulit yang telah tersebut. Sebelah luar dia suci. Dengan makna kita sentuh dia dengan cukup syarat. Kalau kita sentuh najis, jadi tangan kita ataupun anggota kita yang sentuh tu jadi najis. Kena najis, mutanajis. Bila kita sentuh kulit yang disamak, tak jadi mutanajis. Anggota kita yang sentuh dengan kulit, tu makna suci zahir. Dan batinnya, sebelah dalam dia pun suci. Bukan suci luar saja dak. Dengan makna kulit tadi tu kita buat pakaian. Kita tanggung di dalam solat. Kita pakai buat baju ke, buat tali tangan ke, buat kain ke, buat seluar ke, buat kepiah. Katakanlah kita pakai di dalam semaya, sah semaya kita, kerana batin dia pun suci. Kalau suci zahir saja, kita boleh buat lapik semaya saja. Kita buat sejadah, kita duduk di atas, sentuh sebelah luaran dia, luaran kulit tu, tak najis, sah. Kalau kita tanggung semaya, tak sah sebab dia suci zahir, batin dia najis, mana kita tanggung benda najis. Kita tanggung benda najis seperti kita tanggung bangkai, kita burung mapuh, kita ambil buh dalam poket, kita semaya, tak sah semaya kita. Lipah mapuh, kita ambil buh dalam poket kita, kita semaya, tak sah semaya kita. Sebab kita tanggung perkara najis. Kulit tadi, dia suci zahir, dengan mana kita buat lapik semaya boleh. Suci batin, kita buat pakar semaya, tanggung dia dalam semaya boleh. Itulah kata pendik dibuat daripada belulat ular, belulat badak,
boleh kita tangguh semaya bila disamukkan. Dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya pada kulit yang telah terdulu sebut itu. Bulu hak sikit-sikit. Di dalam mazhab kita, bila samuk bulu pun mesti dihilangkan. Kerana bulu itu nama fadalat. Benda lebih daripada kulit. Bukan kulit. Sisik. Kalaulah kata benda kulit tu ada sisik. Sisik itu bukan kulit. Kena buat sisik dia tu. Seperti kita kata ikan kan, dia ada kulit, ada sisik dia. Ada jenis binatang ada sisik. Kita kata landak. Ibu landak tu dia ada bulu dia seperti lidi tu. Kena buat tu. Kalau ada sikit-sikit itu dimaafkan. Tak kuasa ataupun payah nak menghabiskan segala bulu. Jangan kata bulu binatang hak besar-besar. Kita cukur rambut tu pun. Rambut kita, kepala kita, berapa inci saja. Tukar menyukur ulang 3 kali, 4 kali. Sudah tu, suluh cermin, ni ada lagi, tak habis lagi. Tak cuci, tak habis. Itu makna kata masyakkah, payah. Kaedah kita, dia dalam agama, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Imam Syafi'i buat kaedah iza dhaqal amru ittasa'a. Apabila picik oleh pekerjaan sepit, payah dah. Nak buat kau tu susah, kau ni susah, ittasa'a, jadi luas ia, luas. Mudah pula. Benda bila masyakkah dimaafkan, itu makna ittasa'a. Jadi luas, jadi keluasan, jadi kemudahan, diberi kemudahan untuk kita. Alhamdulillah. Ini kata ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan kepicikan di atas kamu tentang masalah agama. Agama tak jadi picik, tak jadi sepit. Bila sepit dia luah. Iza tasa'a dhaqa. Bila luah telajak dia jadi picik, sepit. Dia sepit sikit sebab bila luah telajak kita pula melampau, kita pula telajak, tu dia sepitkan, tu dia buat kaedah. Ada kaedah kita tu kena duduk di dalam arahan dan kita kena duduk di dalam tu ikut perintah. Supaya perkara ni hak luah tak luah sangat, hak picik tidak picik sangat. Tu sedar-sedar, tengah-tengah. Alhamdulillah. Itu menunjuk kata agama kita ni agama yang ada kemudahan. Agama yang ada keluasan, bukan picik, bukan sepit. Dan bulu bangkai, kaedah. Bulu ayam mapuh, bulu kambing, bulu biring, dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya. Tanduk termasuknya tanduk lembu kambing, termasuknya tanduk rusa, termasuknya gading gajah. Dan lain daripada yang tersebut, najis kaliannya, semua najis. Mana seekor bangkai itu dari kepala sampai ke hujung ekor semua najis. Sampai kepada kulit dia belulai pun najis. Tetapi belulai dia suci dengan disamuk. Hak lain daripada tu tiada suci, disamukkan dia kan yang tersebut. Sekaliannya tu tak suci. Nak samuk daging tak boleh, nak samuk bulu tak boleh, nak samuk tulang tak boleh, nak samuk tanduk tak boleh, nak samuk gading gajah tak boleh. Tu oleh tu orang dak buat cicing dengan gading gajah, tangguh semaya. Itu tak sah. Kerana tangguh najis. Semaya dia tak terpakai, tak dikira pada syarak. Gading gajah dibuat permata, bubuh di cicing perak. Tapi buat mata cana-cana, buat gading gajah.
Setengah kata orang buat mata cicing tu dengan air mani gajah. Kata air mani gajah tu dia putih bersinar. Gi cana-cana buat mata cicing. Pakai buat semaya. Bolehkah kita cana dah, kita basuh cuci dah? Tak. Dia tiada suci dengan disamukkan dia. Tu ain najis yang tidak suci biddibar, nama dia. Kalau tak samuk, kau sangat lagi lah, belulah dia sendiri tu pun tak boleh. Katakanlah yang lain daripada itu, yang selalu kita orang duk gunanya gading gajah. Dia buat hulu pisau dan buat pisau dan umpamanya. Gading gajah tu banyak guna. Buat alat perhiasan, rumah, macam-macam. Kalau buat pakai je, kita hubung kait dengan kita nak ibadat pada Allah, yang setengah daripada ibadat tu kena suci daripada najis. Tu hak penting bagi kitanya. Kita alhamdulillah syukur pada Allah beri faham benda agama. Banyak lagi di kalangan kita, jangan kata dia nak faham tajuk najis, dia tak usaha belajar pun tajuk najis. Tak kenal najis, apa dia najis, tak faham najis. Dia tak cermat di dalam bab najis. Makanan dia, minuman dia, pakaian dia, sentuh dengan najis, dia tak penting kerana dia tak faham tu. Menunjuk kata dia tak faham. Allahumma faqihna fid din, ya Allah bagilah kepahaman kepada kami sebagai kepahaman yang dalam di dalam masalah agama. Dan dikanaki dengan bangkai. Murad maksud dengan kata bangkai ialah binatang yang hilang hidupnya. Binatang tak ada dah hidup, sifat hayat dia tak ada dah, tanggal dah sifat hayat dia, tetapi hilang dengan ketiadaan semelah. Dengan tidak disemelah, semelah yang dimuktabarkan, yang dikirakan pada syarak. Semula hak syarak kira kata semula. Mapuh dia dengan tidak semula hak syarak kira. Terbenarnya mapuh dengan tak semula langsung, terbenar mapuh dengan semula. Tapi semula dia itu syarak tidak bilang, syarak tidak kira kata semula. Seperti semula di perut, semula di pohon, semula dengan pukul katak kepala, mapuh. Dia semula, dia niat semula, maka begitu tidak dinama semula pada syarak. Setengah yang berlakunya seperti yang saya sebut tadi, semula binatang yang sudah sampai kepada hayat mazbuh, dan setengah badannya yang berlaku problem, yang berlaku perselisihan di antara tok-tok guru di petani pada masa almarhum ayah dia dulu, masalah semula binatang yang jatuh di dalam telaga. Di dalam kitab fiqh, bila binatang tu kita nak semula di tempat semula dia, iaitu ditekak. Ditekak dia tu tak kuasa, seperti binatang yang jatuh di dalam telaga, kepala dia di bawah. Kita nak hala pisah semula tekak tak boleh. Nak akak lembu naik tak boleh, dia berat. Maka dia lagi tak fiqh boleh semula di mana tempat. Di mana-mana tempat pun boleh kita nak semula. Di perut ke, di pohon ke. Maka di situ setengah pendapat Tok Guru Petani, dia kata boleh kita nak semula di mana tempat, mana di kaki, di ekor, di mana saja kita niat semula, jadi semula halal lah. Kata Tuan Guru almarhum ayah dia rahimahullahu ta'ala,
dia kata tak boleh. Tak boleh nak semulah di kaki, tak sah. Mana tak boleh, mana tak sah semulah tu. Kalau semulah pun nama bangkai. Kama dia macam mana ibarat di dalam kitab fiqh kata disemulahkan dia pada mana tepat. Jawabnya, dia jawab disemulahkan dia pada mana tepat, yakni pada mana tepat yang menanggal akan ruh, tepat yang mematikan, tepat yang kalau kita tak semulah ditekak pun, kalau tak ada darurat dengan sebab jatuh telaga dan upamanya pun, kalau kita semulah di situ dia mapuh juga, mati juga, kerana tepat tu tepat mencabutkan roh, tepat yang mematikan, seperti di perut, tu tepat mematikan. Bila kita tebuk perut, putus erat perut dia, matilah. Di situ baru nama semulah pada syarak. Kalau di Ika, semulah lah 4 kata, 10 kata pun di Ika tu tak mapuh. Lembu tak mapuh. Semulah di kaki, tak mapuh. Oleh itu, binatang yang kita tak kuasa nak semulah ditekak, kita semulah di Ika dia, di kaki dia, nama bangkai lagi. Kerana syarak tidak panggil semulah. Misalnya seperti semulah binatang yang tiada dimakan, yakni yang tiada halal dimakankan. Semulah juga tapi syarak tidak kira semulah. Seperti himar, semulah himar, yakni bila itlaq himar ahli, himar kapung. Kalau himar hutan tak apa, halal makan. Dan baral, binatang peranakan di antara himar dengan kuda tu nama dia baral. Dan yang tu kita salah, yang disembah. Yang betul yang disemulah dengan tulang. Alat semulahnya gunanya guna tulang. Alat semulah. Kullu ma anharad dama, tiap-tiap barang yang mengalir akan darah, ghairas sinni wal azmi, lain daripada kuku dan tulang. Buat pisah dengan kuku, buat semulah tak sah. Buat pisah dengan tulang, buat semulah dengan pisah tulang itu tidak sah pada syarak. Kalau semulah dengan tulang, itu jadi bangkai juga. Dan semulahan majusi, barangkali baca semulahan tu bukannya jadi nun. Binatang yang disemulah oleh orang kafir sembah api. Makna semulahan orang kafir lain daripada kafir ahli kitab. Itu tidak sah. Jadi bangkai. Dan orang yang muhrim, orang yang duduk ihram dengan haji atau umrah, orang yang belum tahallul daripada ibadat haji dan umrah, tapi haram semula dia tu semelah muhrim pada semelah perburuan. Dia semelah perburuan, binatang ternakan tak apa. Dia semelah lembu, kambing, unta ni tak apa. Dia semulah kijal, semulah pelanduk, semulah selada, semulah binatang-binatang perburuan, binatang liar. Itu haram. Kerana haram di atas di atas orang ihram dengan haji umrah, berburu. Berburu dengan perburuan darat. Adapun perburuan laut tak apa. Perburuan laut tak hajat pada semulah. La taqtulus sayda wa antum hurum.
Jangan kamu bunuh perburuan sedangkan kamu di dalam ihram. Maka tiada diistisna anak binatang yang disemulah ibunya. Hak ni tak kena istisna daripada kata semua bangkai itu binatang yang hilang hidupnya daripada dengan ketiadaan semula yang dimuktabar pada syarak, tak kena kata gini, melainkan anak binatang yang disemulah akan ibunya. Walaupun dia mampu dengan tidak ada semulah, tidak dipanggil bangkai dak, tak payah istisna. Kata tidak diistisna apabila keluar daripada perut ibunya mati ia dengan semelahkan ibunya. Bila kita belah perut ibu, mapuh dah dia mapuh tu dengan sebab kita semelah ibu dia tu. Tiada dengan sebab yang lain, bukan kerana sebab lain, sebab semelah ibu. Sebab apa boleh kata tak diistisna? Kerana semelah anak binatang yang disemulah ibunya pada semulah ibunya. Maksud di sininya anak di dalam perut ibu. Nama dia janin. Anak lembu di dalam perut ibu lembu. Bila kita semulah ibu dia, kita dapati anak di dalam perut tu mapuh dengan sebab semulah ibu. Adakah anak itu nama bangkai? Tak dinama bangkai. Sebab tu tak kena istisna. Sebab apa tak dinamakan bangkai? Sebab dia tu nama binatang hilang hidup dia dengan semelah pada syarak. Semelah kat mana tak ada potong halkum dia, tak ada kerak, tak ada meluka tekak dia. Semelah dia, semelah anak dalam perut ialah semelah ibu dia. Zakatul janin, zakatu ummih. Semelah anak dalam perut ialah semelah ibunya. Di dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dia pakai zahir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata zakatul janin, bermula semula anak di dalam perut ialah zakatu ummi, semula ibunya. Bila kita nak semula anak dalam perut, semula ibu, hukumnya sama dengan semula anak dalam perut dah. Maka anak dalam perut dihukum semula pada syarak. Di dalam mazhab Hanafi, mazhab Imam Abu Hanifah, dia takwil hadis tu, dia takwil, dia hukum anak di dalam perut ibu yang disemulah, kalau keluar tu mapuh dikira bangkai, tak dikira halal, dia kira bangkai, seperti fadalat lah, seperti najis, seperti tahi, seperti air kecing lah. Dia takwil dengan kata majaz, tashbih baligh, dengan mana hadis Nabi itu dengan mana zakatul janin zakatul ummih, ai zakatul janin ka zakati ummih, semula anak di dalam perut adalah ia seperti semula ibunya, kena potong halkum, sama saja. Maka jikalau keluar ia anak binatang tu lagi hidup, keluar di dalam keadaan hidup, lagi hidup, yakni masih hidup padanya, pada anak binatang yang di dalam perut ibu, tak betul. Jikalau keluar ia lagi hidup, berada kat situ, wakaf kat situ, padanya, pada anak binatang yang keluar ia lagi hidup. Tafsil, ada huraian dia, ada andaian dia. Macam mana tafsil? Jika padanya, yakni jika ada padanya, pada anak binatang yang disemulah ibu itu yang keluar lagi hidup tu, jika ada padanya hayak mazbuh, hidup seperti binatang yang disemulah, tu mana hayak mazbuh. Dia keluar mari hidup, tapi hidup seperti binatang yang sudah disemulah, nyawa dia
keluar sedikit demi sedikit. Keluar mari tinggal hidup dia ada 50%. Selepas pada tu tinggal 60%, 70%. Tinggalnya 40%, 30, 20, 10. Dok keluar nyawa dia sikit sekali. Nama dia itu ada padanya hayat mazbuh. Kalau ada hayat mazbuh halal dengan tiada semulah. Tak payah semulah dah. Kalau semulah pun tak dinamakan semulah yang baru tu dinama semulah pada syarak. Kerana nama semulah dia semulah ibu dah. Semulah binatang ada padanya hayat mazbuh tidak dikau semulah pada syarak. Itu anak yang keluar daripada perut. Kalau binatang hak biasa pun seperti yang saya sebut tadi, lembu, kambing, ayam yang di aksiden ataupun pelaga dengan kereta mutu, kena tindih pohon kayu terbalik, dia ada hayat mazbuh. Kali pertama. Yang kedua, tarik nyawa dah. Kalau ibarat kita tebang kayu, pokok kayu, dia sudah cenderung dah sengit, cuma tak sampai ke bombing lagi, itu hayat mazbuh. Kalau kita tinggal dia tentu akan terbalik dah. Dia tak tegak duduk situ dah. Dia di dalam bergerak ke arah terbalik. Cumanya persen tak sampai 100% lagi. Mula-mula dia cenderung tu nama dia 90%. Kamar dia 80, 70, 60. Itu nama hayat mazbuh. Kalau kita tebal, sudah putus dah, sudah sepatutnya dia cenderung, tapi dia masih duduk tegak. Itu nama hayat mustaqirrah. Dan jika hayat mustaqirrah, jika ada hidup yang kejap, dia hidup molek-molek, hidup biasa, hidup 100%. Itu hayat mustaqirrah. Dhabit dianya, alamat hayat mustaqirrahnya ada padanya ibsar ikhtiyari. Dia tengok dengan mata dia, dengan dia pilih. Kita bergerak ke kiri, dia tengok mata dia bergerak kiri. Bila kita bergerak kanan, kita letak tangan kita sebelah kanan, mata dia bergerak ke kanan. Ataupun dia bergerak dengan ikhtiari. Kaki dia bila kita pegang, dia tarik. Ataupun bila kita tolak, dia tenang. Katalah, kalau dia bergerak tu dengan itirari, gelepah mata dah. Kita tarik pun dia nak cara dia tak ada kandak dak. Nama dia itu hayat mazbuh. Bila ada hayat mustaqirrah, anak itu maka tiada yakni mesti daripada sembelihkan dia. Nak menjadi halal ataupun supaya tak jadi bangkai, kena sembelih pada syarak. Dan bangkai anak Adam, bangkai manusia mati tentulah dengan tak sembelih pada syarak. Hukum dia suci ia bangkai anak Adam. Bangkai manusia sekalipun dia kafir, dia suci, tak najis. Kita sentuh orang mati, manusia mati kita sentuh, tak jadi tak mutanajis. Demikian lagi bulunya, bulu anak Adam, rambut-rambut, janggut-janggut dan tulangnya. Tulang dia pun suci. Alhamdulillah. Ni Allah kata walaqad karramna bani Adam, kami memuliakan manusia, anak-anak Adam ni mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaannya, Allah tidak menjadikan bangkai dia tu najis. Mulianya tak seperti binatang lain, bila mapuh dengan tidak ada sembelih pada syarak, maka hukum najis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Kita mari pada kitab yang kedua, iaitu Syuzuruz Zahab. Kita pada katanya babun al-i'rabu atharun zahir. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Babun, baca dengan tanwin, i'rab dia jadi khabar mubtada mahzuf. Takdirnya hadza babun. Bermula ini ialah satu bab. Boleh i'rab dia babun jadi mubtada, khabar dia mahzuf. Takdirnya babun bermula ini bab, bermula satu bab, hadza mahalluh. Bermula ini tempat, ialah tempatnya. Inilah tempat satu bab. Itu makna begitu. Bila kita baca dengan rafa' boleh dua i'rab. I'rab jadi mubtada khabar mahzuf atau i'rab jadi khabar bagi mubtada mahzuf. Kalau kita baca nasab, baca baban. Walau kha dia tu tidak menolong, tidak membantu, tapi kita kena tanggung di atas. Dia panggil khat. Cara tulis tu lughah Rabi'ah. Orang Arab, satu daripada kumpulan orang Arab, nama dia, satu grup dia, kaum Rabi'ah, dia tulis isim mu'rab hak ketika nasab sama dengan ketika rafa' dan jar. Zaidun, Zaidan, Zaidin dia tulis sama. Babun, Baban, Babin tulis sama. Ba, alif, ba semua. Di atas bahasa kaedah mereka boleh baca baban. Bila baca baban, i'rab jadi maf'ul bagi fi'il mahzuf. Takdirnya iqra, hendaklah engkau baca baban akan satu bab. Ataupun ta'allam, hendaklah engkau belajar baban akan satu bab. Bab ni tajuk dia apa? Tajuk menerangkan i'rab. Nak bagi keterangan kenyataan tentang hal i'rab. Di dalam pelajaran ilmu bahasa Arab, pasti kita pasti bagi di atas mereka yang nak faham bahasa Arab, kena faham tajuk i'rab dan bina. Kalau tak faham i'rab, tak fahamlah bahasa Arab. Kerana salah satu pada perkara penting dalam bahasa Arab, i'rab. Sebab tu dijadikan satu tajuk, tajuk i'rab dan bina. Kalau kita belajar di dalam kitab mana-mana pun, permulaan dia mula dengan memperkenalkan kalimah, membagikan kalimah, dan yang kedua, tajuk yang kedua ialah tajuk i'rab dan bina. Kita pasti tahu kalimah mana daripada tiga kalimah isim, fi'il, haraf yang i'rab, yang bina. Hak mana i'rab, hak mana bina. Apa dia definisi i'rab? Dia ta'rif al-i'rabu. I'rabu tu mubtada. Sekaligus sepitah lalu, kadang kita baca babul i'rabi. Baca begitu. Bukan, tak betul. Kat sini tidak idhafah. Babun dengan potong, dengan tak ada idhafah. Al-i'rabu dipanggil kalam asing, suku. Al-i'rabu i'rab di mubtada, bermula i'rab itu ai istilahan. I'rab pada istilah ulama bahasa Arab, ulama nahwu, dia panggil i'rab tu ialah asarun zahirun, satu asar, satu kesan.
Bila kata kesan, dia ada yang mengkesankan, yang maknanya ada yang mengesankan ataupun yang memberi kesan tu, iaitu dia panggil yang memberi kesan tu amil. Kesan tu nama dia i'rab. Kesan yang zahirun, yang zahir. Yang zahir, iaitu yang boleh boleh didengar dengan telinga, boleh dibaca dengan lidah. Yakni kesan yang dilafazkan dia dengan lidah. Boleh kita bertutur dengan lidah, itu dia panggil zahir. Au muqaddarun, ataupun kesan yang ditakdir akan dia. Kesan tu yang kita kira saja. Nak bertutur dengan lidah tak boleh. Bagi orang si pendengar, bagi seorang yang bercakap, dia nak bertutur dengan lidah tak boleh. Bagi orang berdengar, nak dengar tak boleh. Hanya kira-kira saja. Itu nama muqaddar. Kesan ni sifat bagi kesan. Sifat yang kedua, sifat dengan jumlah. Tadi zahirun tu sifat yang pertama. Nama dia sifat dengan isim zahir. Asarun zahirun au muqaddar. Au tu ya panggil au litaksim. Nak membahagikan i'rab. I'rab ada dua. Ada kala asar yang zahir, ada kala asar yang muqaddar. Asar yang yajlibuhul amilu, yang menarik akan dia, yang memberi kesan tu, yang menarik akan dia akan kesan itu, tarik mari al-amilu oleh amil. Yang memberi kesannya, yang menarik kesan tu satu amil. Ada satu amil yang menghasilkan kesan itu. Kesan yang fi akhiril ismi, kesan tu yang ada ia pada akhir isim. Duduk di akhir. Kesan tu duduk di akhir. Kalau kesan tu duduk kat tengah, tak dinamakan i'rab. Kesan tu duduk di akhir. Akhir isim, syarat isim hak terima kesan tu nak nama i'rab, isim al-mutamakkini, isim yang kejap di dalam bab isim. Di dalam keisiman dia tu kejap. Tu halus dalam cara buat ayat oleh Ibn Hisham. Mana dia jaga cukup ada jami' dan mani'. Makna kalau kita nak halus gak, kena ada mafhum ke semua. Asar yang zahir keluarnya asar yang muqaddar, yang yajlibuhul amil, menarik akan dia amil, nak keluarnya asar juga, tapi bukan yang menarik akan dia oleh amil. Kama dia asar itu ada pada akhir isim mutamakin, nak keluarnya isim bukan mutamakin. Kena isim mutamakin, macam mana isim ghairu mutamakin. Kaedah di dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, isim bila dia serupa dengan haraf. Isim bila serupa dengan haraf pada pihak hataran dia, huruf dia, ataupun pada pihak makna dia, dia bina. Kerana haraf bina. Bila isim serupa dengan haraf, dia bina. Itu kaedah isim. Bila isim itu dia serupa dengan fi'il, pada pihak sama-sama fara',
Isim bila dia serupa dengan fi'il, dia tidak terima tanwin. Kerana fi'il dia tidak terima tanwin. Isim itu bila dia serupa dengan fi'il, dia tidak terima tanwin. Maka ulama kita meletakkan nama isim yang tak serupa dengan fi'il, yang tak serupa dengan haraf seperti baitun, ardun, ma'un, semua tu isim tu nama isim mutamakkin. Lagi pula amkan, isim kejap di dalam bab keisiman dia. Isim sungguh dia. Tak, sebab apa? Tak serupa dengan fi'il, tak serupa dengan haraf. Itu nama dia isim mutamakkin. Sebab dipanggil isim mutamakkin amkan tu kerana dia kejap di dalam bab isim. Bandingnya beginilah, kita orang Melayu. Orang Melayu ni ada dia tu mata dia picit sempit. Itu orang Melayu, nama dia meh Cina, serupa dengan Cina. Maka dia ambil lah sifat-sifat Cina sikit tu. Sifat Cina, iaitu dia berkawan, misalnya maaflah, kita buat contoh. Kawan masa dia nak tupai, masa dia nak guna, masa dia tak mau guna, dia tolak terus. Dia panggil orang Melayu itu dia tidak kejap di dalam bab kemelayuan dia. Dia ada meh Cina dan muamalat dia setai Cina sikit-sikit. Dia panggil tak kejap dia lebak Melayu. Ada orang Melayu, dia putih, rambut dia nak kemerahan, cara berkacak dia pun macam orang Eropah, Mak Salah. Dia tu serupa dengan Mak Salah. Dia ambil sifat-sifat Mak Salah, tak kejap. Ada setengah orang Melayu, hidung dia rendah, dia pakai kain sarung, pakai baju Melayu, pakai samping hari raya, tuai pun kelabu-kelabu, tak putih sangat, tak hitam sangat. Itu nama orang Melayu yang kejap di dalam kemelayuan dia. Nama Melayu mutamakkin, Melayu yang kejap. Itu bandingnya. Di mana dia tidak ada meh-meh, tak ada shibi-shibi, tak ada ciri-ciri kecinawan, tak ada ciri-ciri keeropaan, ciri-ciri Mak Salah dia tu tak ada langsung. Hidup dia pun cakap Melayu, beramal dengan budaya Melayu, cakap Melayu, pakai pakaian Melayu. Itu Melayu yang mutamakkin. Nama dia yang kejap, dia lebak Melayu. Lagi pula amkan, yang lebih kejap. Begitulah isim. Isim yang tak serupa dengan fi'il, nama isim mutamakkin, isim yang kejap di dalam bab isim. Isim inilah isim mu'rab nama dia. Wal fi'lil mudhari' dan asar yang ada pada akhir fi'il mudhari'. Mana yang bersifat dengan i'rab ada dua. Satu isim mutamakkin, yang kedua fi'il mudhari'. Boleh faham ke? Rasa kalau dengar hari ni tak boleh nak faham lagi. Sebitah lalu tak boleh faham. Malaikat boleh faham yang kita sudah lalu beberapa kali. Kita faham hak lalu dah. Hak hari ni tak boleh faham. Kesimpulan mudah nak ceritanya, i'rab itu ialah baris-baris, diri baris. Ia panggil harakat. Diri huruf, diri sakin mati, diri buah, 4 perkara. Baris, huruf, sakin, sakin tu bahasa Melayu panggil mati. Lepas tu buang huruf, buah huruf yang duduk di hujung, di akhir isim ataupun di akhir fi'il mudhari'.
huruf itulah buang huruf itulah, baris itulah nama i'rab. Seperti kita kata jaa Zaidun. Baris dhammah pada Zaidun tu. Itu nama dia asar. Yang zahir, yang kita boleh bercakap, bagi orang dengar boleh dengar. Baris tu ya jeli buhul amil, menarik akan dia oleh amil, iaitu jaa, bawa mari baris dhammah Zaidun tu. Jaa bawa mari. Ya bawa mari kat mana? Bawa mari pada akhir isim, di hujung bagi lafaz Zaidun, di dal. Kalau kita tukar amil, kata ra'aitu Zaidan. Baris patah yang ada di atas dal itu nama dia i'rab. Apa dia? Kesal yang zahir yang menarik akan dia oleh ra'aitu. Marartu bi Zaidin. Baris kasrah Zaidin itu nama i'rab. Apa? Kesal yang menarik akan dia oleh ba pada bi Zaidin. Lam yadrib. Yadrib. Sukun yang ada di atas ba itu ialah i'rab. Yang menarik akan dia oleh lam. Lam bawa marinya, lam mengesalkan begitu. Itu makna i'rab. Kata lain, dengan kata lain lagi, baris-baris yang duk berubah di akhir isim mutamakin, baris-baris huruf-huruf duk berubah di akhir PM mudhari'. Tengok Zaidani, ja'a Zaidani, alih. Kalau tukar ja'a, tukar ra'aitu Zaidaini, tukar dah, berubah dah. Alih tadi alih sekarang jadi ya. Diri alih yang berubah ya duk berubah tu, itu nama i'rab. Jadi Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, di dalam kitab dia ini dia berlaku definisi i'rab di atas kul, di atas pendapat yang mengatakan i'rab itu lafzi. Amrun lafziyun, perkara yang bahasa berlafaz dengan lidah. Di sana satu pendapat lagi mengatakan i'rab itu maknawiyun, amrun maknawi, perkara amrun i'tibari, iaitu bukan diri baris, bukan diri harakat sakanat, baris sakin, hazaf yang ada pada akhir isim, ada pada akhir fi'il mudhari', bukan. I'rab ialah diri berubah daripada rafa' kepada nasab, daripada nasab kepada khafa'. Diri berubah itu, tanda berubahnya ada kalanya baris, ada kalanya huruf, ada kalanya sukun, ada kalanya hazaf. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan. Berubah dari Zaidun kepada Zaidan, yang mengubah tu ada amil yang mengubahkan dia. Diri berubah itu ialah i'rab. Itulah i'rab yang berlaku di atasnya oleh Tuan Mata Ajurumiyah. Yang dia kata babul i'rab, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira. Dia berubah akhir isim, isim tu duk berubah, kelimah duk berubah, akhir kelimah berubah. Sekali Zaidun, sekali Zaidan, sekali Zaidin, sekali yadribu, seketika yadrib, seketika yadriba, seketika yadribani, seketika yadriba saja, tak ada nun. Itu diri berubah itu ialah i'rab. Dua pandangan. Satu pandangan i'rab diri berubah, itu dikatakan i'rab itu maknawi. Yang kedua, i'rab itu diri baris, diri harakat, diri baris, diri sukun, diri hazaf, diri huruf tu. Itu nama i'rab itu amrun lafziyun. Itu definisi i'rab. Kita boleh ambil kesimpulan seperti tadilah, iaitu i'rab itu dua, satu lafziyun, yang kedua maknawiyun. Mengikut ulama yang mengatakan i'rab itu amrun lafziyun, takrif dia, definisi dia seperti
di dalam Syuzuruz Zahab ini. Mengikut yang mengatakan amrun maknawiyun seperti di dalam mata Ajurumiyah, iaitu taghyiru awakhiril kalim. Kita belajar kitab ni, kita bina di atas kitab ni. Iaitu i'rab, diri harakat, diri baris, diri huruf, diri sakin, diri buai yang duk berubah. Sekali ketika begitu, seketika begini, berubah tu dengan sebab amil. Kalau berubah bukan kerana amil, tak panggil i'rab. Wa anwa'uhu, dan bermula segala bagainya bagai i'rab, raf'un, ialah rafa'. Satu, tu bagai i'rab, nau' dia. Adapun diri i'rab itu, diri baris tu seperti Zaidun. Zaidun tu nama dia bagai dia nama rafa'. Kalau Zaidan nama wa nasbun dan nasab. Ada kalau huruf Zaidani nama dia rafa', ra'aitu Zaidaini nama dia nasab. Itu bagai, ataupun boleh panggil gelaran dia. Nama i'rab itu ada kala dinama dengan rafa', ada kala dinama dengan nasab. Kedua-dua ini rafa' nasab kainani fismin wa fi'lin, yang adalah kedua-dua pada isim dan pada fi'il. Yang ni isim ada i'rab dia dipanggil rafa', ada i'rab dia dipanggilnya nasab. Fi'il pun sama. Dengan kata lain, fi'il ada hak ketika rafa', fi'il ada hak ketika nasab. Isim ada ketika rafa', ada ketika nasab. Rafa' tu kena kepada apa? Nama dia. Diri i'rabnya rafa' tu iaitu kena ke diri dhammah. Wa alif nun, itu nama dia i'rab. I'rab hak 4 tu nama dia rafa'. Nasab, hak panggil nasabnya 5, patah, walin nasbi khamsu alamatin tu al-fathatu wal alifu, patah, alif, ya, patah, alif, kasrah, ya, hazah nun. Dua-dua tu ada belaka. Isim ada hak rafa', ada i'rab dia tu rafa', ada i'rab dia nasab. Fi'il ada i'rab rafa', ada i'rab nasab. Ka Zaidun yaqumu. Seperti misalnya seperti Zaidun. Seperti perkataan engkau bermula seorang Zaid. Itu isim hak rafa', yaqumu, sedang berdiri ia. Yaqumu tu fi'il mudhari', tika rafa'. Tu baris dhammah pada Zaidun itulah kena pada i'rab. Baris dhammah pada yaqumu itulah i'rab lafzi nama dia. Nama dia apa i'rab Zaidun tu, dhammah tu nama dia rafa'. Dia panggil ketika rafa', yaqumu ketika rafa'. Wa inna Zaidan lan yaquma, dan sesungguhnya Zaid tak akan berdiri ia. Zaidan, baris patah tu nama dia i'rab. Yaquma patah dia tu nama i'rab. Nama apa i'rab ni? Nama dia nasab. Tanda dianya ataupun diri nasabnya kena kepada baris patah. Wa jarrun, wa anwa'uhu raf'un wa nasbun, wa jarrun atas pada raf'un. Bagai i'rab ada nama jar. Ini istilah ulama Kufah, dia panggil jar. Istilah ulama Basrah dia panggil khafad. Sama. Ulama bahasa Arab yang tepat jadi sumber rujukan, tepat asal ulama menulis, buat kaedah bahasa Arab, ulama Kufah dengan Basrah. Nahwu dan saraf munjul kat sana. Maka ulama nahwu di Basrah dia panggil jar. Istilah dia kata jar. Istilah ulama Kufah dia kata khafad. Fismin pada isim. Khafad ni ada pada isim saja. I'rab pada isim. Fi'il tidak ada fi'il khafad. Isim khafad ada. Ka bi Zaidin.
Bismillah, bismi. Ismi itu isim yang ketika khafa. Baris kasrah dia itu nama dia i'rab. Dia panggil i'rab. Nama apa i'rab tu? Nama dia khafat. Ismi ketika khafat ataupun dia panggil jar. Supaya kita dapat faham ataupun dapat kita praktik dengan secara betul, kita faham sebab-sebab dinamo. Sebab apa dinamakan kasrah dia panggil jar. Kasrah dia panggil khafat. Nak letak nama tu, nak bagi nama tu dia ada sebab dia. Memanglah kita bukan ahli majulah, kita kata kita orang Melayu pun tak maju sangat. Tapi kita nak bagi nama satu-satu perkara tentu kerana ada munasabah. Sebab ada munasabah. Kita menamakan kampung, menamakan negara, sebab ada munasabah, ada erti dia. Begitu juga ulama bahasa Arab, dia menamakan nama-nama Arab ini dengan nama yang tertentu kerana ada munasabah. Misalnya khopak ni. Khopak ni dhamma ropak nasak khopak ataupun ropak nasak ja, dhamma patah kasrah, itu ada munasabah dia. Munasabah kat mana? Sebab apa dinamakan ulama Basrah nama dia khafat, baris di bawah kita Melayu panggil khafat. Diri kasrah tu dia panggil khafat, seperti bi, mi, ni, hi, qi. Itu nama dia khafat. Nama dia jar. Sebabnya di segi bahasa, khafat makna merendah. Khafdun makna merendah. Jarrun makna menarik, tarik. Munasabahnya, bila baris kasrah, kita nak bertutur dengan dia supaya kena. Siapa-siapa bertutur dengan kasrah, tentu dia kena merendahkan bibir mulut dia yang bawah. Kita bertutur dengan ya, kita bertutur dengan baris kasrah, kita kena merendahkan bibir mulut kita yang bawah. Kita kena tarik supaya orang tengok wayang kulit. Bila dia nak bertutur, dia tarik bibir mulut bawah. Kat. Tu kena tarik turun. Bibir mulut bawah kena tarik. Sebab tu panggil nama dia jar. Ditarikkan atau menarik. Siapa-siapa bertutur dengan kasrah, bertutur dengan ya yang mati sebelum daripadanya kasrah, dengan tidak merendahkan bibir mulut yang bawah, dengan tidak tarik bibir mulut yang bawah, orang tu betul-betul tidak betul. Kalau dia himpun bibir mulut dia, kalau dia buka bibir mulut dia antara atas dengan bawah buka sama, tak betul lah dia. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, bibir mulut bawah kena perendah turun. Kalau dia himpun Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mun, tak betul. Kalau dia buka Alhamdulillahi Rabbil Alamin, min, jadi men. Tak jadi I, jadi I, men. Jadi EA.
Tak betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi imalah. Tak betul. Yang betul, ihdinas siratal mustaqim. Qim. Bibir mulut bawah turun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan nasta'in. Tak betul. Itu. Begitu juga dhammah. Dhammah dia himpun. Dhammu makna himpun. Bibir mulut kita kena cantum himpun ketika bertutur dengan dhammah. Baru betul. Kalau tidak, kita bertutur dengan dhammah tak betul. Bu. Kalau kita tak himpun, kita kata bo. Tak betul. Bu baru betul. Hun. Muflihun. Kalau muflihan, kita bibir mulut kita bawa tu muflihan, tak betul. Wa ulaika humul muflihun. Hun. Kalau muflihan, tak betul. Jar ada pada isim ka bi zaidin wa jazmin dan jazam. Pak. Bagai i'rab, nama i'rab ada pak. Rafa, nasab, jar, jazam. Jazam ini fi fi'lin pada fi'il. Dia ni pada fi'il sahaja, khusus pada fi'il. Kalam yakum. Wal aslu jazam makna memutus. Yaqumu kita boleh terus. Bila kita putus, lam yakum. Kita potong. Itu munasabah. Nama ketika jazam. Yakum, sukun itu nama dia i'rab. Sukun ini nama dia jazam. Wal aslu dan bermula asal. Asal di sini dengan mana yang banyak, al-kathiru wal ghalib, ataupun yang di sisi orang Arab dia pandang inilah yang pentingnya, yang beratnya. Yang lain itu sebagai pengganti. Yang diletak asasnya yang ini. Kaunur raf'i keadaan rafa' bid-dhammah. Itu hak berat di sisi orang Arab. Hak dia nak bercakap rafa', dia bercakap dengan dhammah lah. Teruzu dhammah tak boleh dah. Dhammah tak boleh, baru dia ganti dengan yang lain. Ataupun dengan kata lain, yang banyak rafa' dengan dhammah. Memberi arti ada yang keluar pada asal. Ada lagi hak rafa' bukan dengan dhammah. Hak rafa' dengan dhammah ini ialah hak asal saja, hak banyak saja. Wan nasbu bil fathah dan nasab dengan patah. Rafa' zaidun, nasab zaidan. Itu yang banyak. Wal jarru bil kasrah, wal jarri bil kasrah. Kaunur raf'i wan nasbi wal jarri, atas kat situ. Kaunul jarri bil kasrah, keadaan jar dengan kasrah. Marartu bi zaidin. Wal jazmi bis sukun dan jazam dengan sukun. Lam yalid wa lam yulad. Itu yang banyaknya, itu hak asal hatarannya. Mana kita boleh ambil kesimpulan bagai i'rab ada 4. Rafa', nasab, jar, jazam. Yang bersekutu pada 4 itu isim dengan fi'il 2. Rafa', nasab. Dan ja itu khususiah tertentu dengan isim, jazam itu tertentu dengan fi'il. Alamat asal rafa' ialah dhammah. Asal rafa' dengan dhammah, asal nasab dengan patah, asal ja dengan kasrah, asal jazam dengan sukun. Tengok pada masa tu kita ambil masa lebih dah sikit. Nampaknya setakat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.